Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So ya, aku rasa kamu sudah tahu mengenai perancangan yang cuba dilaksanakan oleh OKS untuk season akan datang bagi pasukan Sabah FC. Ia dinyatakan adalah Tim Malaysia 2.0. Itu yang cuba dilakukan oleh Datuk OKS, di mana cuba untuk memasukkan beberapa pemain, kalau bukan pemain pasukan Harimau Melaya buat masa ini ataupun ex pemain pasukan Harimau Melaya yang akan dicuba untuk dimasukkan atau diserap di dalam perancangan Sabah FC bagi tahun 2023 itu musim hadapan nantilah. So aku panggil dia Sabah FC 2.0. So ada beberapa nama player yang dikait rapat yang cuba bukan cuba dipancing lah, tapi kebanyakan nama-nama ni naik oleh kerana daripada peminat pasukan Sabah FC sendiri, di mana mereka memang terhibur ataupun suka dengan pemain ini. So kita akan sentuh beberapa nama-nama pemain, 5 orang sebenarnya yang ada disebut di bibir-bibir peminat pasukan bola sepak The Rhinos itu Sabah lah. So kita akan melihat 5 pemain ni, kita akan tengok biodata dia sedikit dan membincangkan sedikit mengenai impact dia sekiranya penama-penama ni dimasukkan ke dalam pasukan Sabah. So itu adalah tujuan video kita pada hari ini. Dan sebelum tu guys, jangan lupa untuk subscribe to punya channel, like dan juga share video, dan tinggalkan ruang komen di bawah lah kalau kamu rasa ada apa-apa lagi pendapat yang ingin kamu tambahkan selain daripada apa yang bakal aku share sebentar lagi. So okay guys, penama pertama adalah Brandon Gunn. Ini bukan lagi nama yang asing lah untuk pasukan Sabah FC dan of course untuk peminat pasukan bola sepak tempatan, di mana beliau ni pun sendiri pernah beraksi untuk Sabah FC pada tahun 2012 dan tahun 2013, semusim sajalah sebelum beralih ke klub yang lain. Dan sekarang untuk biodata Brandon Gunn pula, dia ni berumur 34 tahun, posisi adalah di midfield center, kontrak expiry adalah 2022 dan value hampir 1 juta juga, untuk walaupun dia berumur 34 tapi value dia cukup tinggi lah, di mana pada masa ini telah menjaringkan sebanyak 2 gol. So untuk Brandon ni personally bagi aku bukan satu pemilihan yang baik sebenarnya, oleh kerana umur beliau pun sudah 34, dan untuk midfield center ni pun bagi aku terlalu banyak player sudah yang ada sekarang di Sabah FC berada di kedudukan tersebut, di mana Badrul Bakhtiar sendiri adalah merupakan main person yang berada di midfield center tu, dan sekiranya tiada beliau, of course Stewart Wilkin akan mengisi kekosongan tersebut. Tapi again, keberangkalian Stewart Wilkin untuk beraksi dengan Sabah FC bagi musim depan masih diragukan lagi sama ada dia akan diteruskan, diikat kontrak ataupun disambung loan lagi, ataupun beliau ingin kembali beraksi dengan JDT bagi merebut tempat di kesebelasan utama. So untuk Brandon Gunn sekali bagi aku bukan satu benda yang boleh direalisasikan. Sekali lagi Badrul Bakhtiar berada di posisi tersebut unless Badrul Bakhtiar merancang untuk berada dengan Sabah semusim saja. So untuk mengambil Brandon Gunn baru nampak logik di situ lah, pasal kita perlu satu yang orang figure ataupun idol yang cukup bagus untuk berada di posisi tersebut, dan seterusnya untuk membimbing pasukan Sabah FC. Sekiranya ketiadaan Badrul Bakhtiar lah, tapi sekiranya Badrul Bakhtiar again menyambung kontrak atau ingin meneruskan bersama Sabah FC, bagi aku Brandon Gunn bukanlah pilihan atau choice yang terbaik untuk setakat ni bagi merealisasikan projek phase 2 Datuk OKS untuk musim 2023 bersama Sabah FC. Seterusnya adalah ini adalah merupakan satu playmaker bagi pasukan Selangor dan juga merupakan player untuk under 23 kalau tidak silap untuk Harimau Melaya. So Mukhairi Ajmal ni dia kalau bagi aku good choice juga, baru berumur 20 tahun, midfield center. Again dia ni adalah playmaker juga, sama position dengan apa yang Badrul Bakhtiar tengah buat di Sabah FC sekarang. Namun kontrak untuk Mukhairi Ajmal ni boleh dikatakan ada 1 year and a half lagi lah, so setahun setengah lagi 2023. So untuk mendapatkan beliau dengan value terkini adalah sebanyak 790,000, baru memberikan 1 gol dan juga 2 assist, dan sekiranya performance dia dapat diteruskan dengan baik, lebih banyak assist, lebih banyak gol, aku believe harga ni akan melambung naik lagi lah. Tapi again bila approach untuk the end of the contract, itu juga akan memberi efek untuk nilai Mukhairi Ajmal sekiranya Sabah ingin mengambil dia di dalam Sabah FC. Dan bagi aku ini adalah satu prospek yang cukup baik
since kita tahu Badrul Bakhtiar pun sendiri sudah berapa umur dia. So kira one of the veteran player di dalam pasukan Sabah FC lah. So untuk dapatkan dia lebih awal dalam pasukan Sabah untuk bakal mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Badrul Bakhtiar dan sambil itu menuntut ilmu dengan Badrul Bakhtiar. Di situ aku nampak Mukhairi Ajmal peranan dia sekiranya dia diambil untuk pasukan Sabah FC. Tapi dia kena ingat satu benda lah, mungkin playing time dia bila bersama dengan Sabah FC agak berkurangan sedikit sewaktu dia bersama Selangor. Pasal Selangor dia adalah merupakan starting 11 dan bila dia bersama Sabah FC dia perlu merebut tempat tu. 3 player setakat ni lah, against sekiranya Stewart Wilkin masih kekal dalam pasukan Sabah, itu dia perlu merebut tempat tersebut dengan Badrul Bakhtiar sendiri dan juga Stewart Wilkin. Tapi Mukhairi adalah satu prospek yang cukup bagus sebenarnya, lebih-lebih lagi bila dia berada di bawah kepimpinan Dato' OKS, dia ni boleh dibentuk untuk pergi lebih jauh lah. Dan seterusnya guys, ini adalah pemain daripada Seri Pahang di antara pemain yang mendapat perhatian oleh para peminat pasukan bola sepak tempatan, dan dia adalah Azam Aziz. Again adalah midfield center untuk pasukan Seri Pahang. Kontrak expiry this year tahun 2022, baru berumur 27 tahun dan berharga 1.25 juta. Mahal lah, tapi again kita kena tengok kontrak dia juga. So approaching to the end of the contract, harga dia akan turun. Itu konsep yang kita kena fikir lah. So sekarang dia telah memberi sebanyak 3 gol dan 2 assist. So kita tengok di situ dia punya kemampuan dia agak tinggi daripada Mukhairi Ajmal sebenarnya. Tapi walau macam mana pun dia berumur 27 tahun. Dia ni sebenarnya bukanlah satu prospek yang boleh dibentuk. Perlu dibentuk lagi. Dia ni dengan berumur 20 tahun sebenarnya dia sudah berada di kira macam peak performance dia lah. So untuk dia masuk dalam pasukan Sabah, dia hanya perlu untuk mendapat keserasian dengan para pemain pasukan Sabah dan juga formasi yang diterapkan oleh Dato' OKS. So itu beza Azam Aziz dengan Mukhairi Ajmal sebenarnya. Tapi again kalau dia berada di dalam keputusan utama, same case dengan Azam, same case juga dengan Mukhairi Ajmal, dia perlu merebut tempat tersebut dengan Stewart Wilkin dan juga Badrul Bakhtiar. Apapun kamu jangan risau dengan harga dia lah. Aku rasa Sabah tidak akan membayar dengan harga 1.25 juta. Mungkin separuh daripada tu ataupun tunggu sampai kontrak Azam Aziz telah berakhir untuk bulan November 2020. Sekiranya betul-betul OKS berminat untuk mendapatkan Azam Aziz lah. Seterusnya guys, si Miki. Okay, ini favorite aku ni. Favorite aku dan aku teringin sangat untuk dia berada bersama Sabah FC untuk tahun hadapan. Dan ini adalah biodata beliau, berumur 24 tahun, beraksi selaku winger left. Kontrak pun lebih kurang juga dengan Azam Aziz. November 2022 ni adalah terakhir kontrak beliau dan berharga 1.13 juta. Setakat ini telah memberikan 3 gol dan 1 assist untuk Terengganu. So Faizal Halim, Azam Aziz bukan berada di satu posisi yang sama. So mereka berdua ni tidak perlu fight each other lah untuk mendapatkan kebesaran utama. Tapi walau macam mana pun dengan performance ataupun keberadaan beberapa player Sabah yang berada di bahagian left wing especially, so dia perlu berebut kedudukan tu dengan Taiki Kagayama. Itu confusing lah. Bagi aku memang agak susah lah sebenarnya untuk dia berada dengan merebut kebesaran utama dan Taiki Kagayama. Tapi walau macam mana pun aku ada tengok beberapa perlawanan dia bersama Terengganu, dia juga mampu untuk beraksi di right wing. So untuk right wing pula again dia punya competition pun cukup tinggi juga, iaitu Sadil berada di right wing kita. Tapi kita kena ingat Sadil kemungkinan besar pada season akan datang akan beralih ke klub yang berminat mendapatkan bola, itu berada di Eropah. So sekiranya Sadil membuat keputusan untuk meninggalkan Sabah FC, aku rasa choices yang terbaik adalah Faizal Halim untuk mengisi kekosongan tersebut. Dan satu lagi, okey, Faizal Halim sekiranya Sadil tidak, dia perlu merebut pula posisi itu dengan Farhan Roslan. Kita tahu Farhan pun not bad. Beberapa perlawanan ni dengan ketiadaan Sadil, kita tidak merasa juga kehilangan dia. So Faizal ni again dia boleh beraksi dalam dua position, iaitu of course winger tapi left and right. Walau macam mana pun still saingan untuk mendapat kesebelasan utama di posisi tersebut agak tinggi juga dengan keberadaan kesebelasan utama yang ada pada Sabah FC sekarang ni. Dan seterusnya guys, ini pun one of my main favorite player
dan ini bagi aku tidak perlu direbut lah. Sekiranya betul OKS ingin mendapatkan Darren Lock bagi musim hadapan untuk menguatkan lagi jentera serangan kita, Darren Lock adalah choice yang terbaik setakat ni, kerana bagi aku kita sudah tahu permainan dia macam mana. Darren Lock ni sendiri pun memang sudah biasa dengan aksi liga tempatan, so untuk dia menyesuaikan diri bagi aku bukan satu hal lah. Berumur 30 tahun, beraksi selaku forward, dan kontrak beliau pun akan habis pada hujung tahun ni, dan harga dia tidak terlalu tinggi sangat, itu 570,000. Ini adalah mengikut transfer market yang aku cek di Google lah. Dan setakat ini telah menjaringkan sebanyak 7 gol dan 2 assist. So saingan untuk Darren Lock tidak tinggi sebenarnya. Selagi Jose Embalo habis season ni tidak dapat membuahkan sebarang hasil, aku believe Jose Embalo akan dihabiskan kontrak dia. Dan saingan hanya wujud untuk Amri Yahya dan juga Darren Lock. Walau macam mana pun, Amri Yahya sekarang sudah berumur 41 dan tahun depan sudah berumur 42. Perlu ada pengganti untuk Amri Yahya sebenarnya. Pasti kita tidak tahu semasa ataupun sekiranya dia telah mencecah umur 42 tahun, mampukah Amri Yahya memberi aksi yang sama seperti mana yang telah kita nampak di beberapa perlawanan Sabah FC sekarang ni. So okay guys, itu adalah 5 individu yang dikaitkan namanya untuk berada bersama-sama pasukan Sabah bagi tahun 2023, itu projek Sabah FC 2.0 ataupun dikatakan projek Tim Malaysia 2.0 untuk persiapan Sabah FC pada tahun 2023. So memang ada banyak pro and kontra untuk mendapatkan beberapa pemain yang aku sebutkan tadi, dan juga of course perebutan posisi untuk mendapatkan kesebelasan utama. Walau macam mana pun, bagi aku ini adalah satu persaingan yang sihat sebenarnya, kerana sekiranya just lah kita ambil posisi Sadil yang sekarang ni diisi oleh Sadil sendiri ataupun Farhan Roslan. Sekiranya Sadil sudah tidak berada di posisi tersebut ataupun sudah berpindah ke klub yang lain, so kita tinggal satu orang saja, iaitu Farhan. Dan Farhan perlu diberi motivasi untuk memberikan persembahan yang konsisten ataupun lebih mantap daripada apa yang kita nampak ni, dengan mengadakan atau mengambil lagi satu pemain yang berada di posisi beliau. So jadi perebutan di antara kedua player ni dan membuatkan dua player ni ingin beraksi dengan cemerlang, ingin dipilih oleh OKS untuk mendapat tempat kesebelasan utama. Itu adalah contoh terbaiklah aku rasa. So sama juga dengan posisi-posisi yang lain, contoh seperti bahagian midfield yang aku sebut tadi, Azam Aziz dan juga Mukhairi Ajmal. So sekiranya Badrul Bakhtiar masih bersama Sabah FC, advantage dia, diorang boleh menuntut ilmu bersama dengan Badrul Bakhtiar, dan of course cuba untuk merebut posisi selaku pemain tengah atau playmaker pasukan Sabah. Jadi satu persaingan yang sihat sekiranya pemain-pemain yang bagus dimasukkan ke dalam pasukan Sabah FC. Satu lagi, membuatkan depth squad kita menjadi tambah baiklah. So macam kita tengok banyak player yang injured, banyak player yang direhatkan. So beberapa pemain gantian dimasukkan ke dalam pasukan Sabah, mereka pun beraksi cemerlang. So kalau kita tengok situ sebenarnya, kalau akulah, kita tengok macam mana sukar untuk memilih kesebelasan utama pasukan Sabah sekarang, kerana semua dapat beraksi dengan baik. Apabila semua beraksi dengan baik, bermaksud pasukan Sabah, tak kira lah masukkan siapa sekalipun, tetap akan memberi satu result yang cukup cemerlang. Itu yang aku nampaklah sekiranya antara player yang aku sebut tadi dimasukkan ke dalam pasukan Sabah FC. So aku mau tahu juga apa pendapat kamu guys. So siapa-siapa 5 penama yang sesuai dimasukkan ke dalam Sabah FC? Kamu rasa patutkah? Jangan kita cerita anak jati Sabah dulu lah. Okay, anak jati Sabah itu adalah antara satu isu yang akan aku share dan kamu di video yang akan datang. Tapi video ni 5 penama tadi tu, kamu rasa patutkah kita ambil penama-penama tersebut? Siapakah yang sepatutnya kita ambil untuk mengisi kekosongan yang mungkin beberapa player bakal meninggalkan Sabah FC sekiranya lah. So aku ingin melihat kamu punya pendapat di ruang komen di bawah. So okay guys, sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Itu adalah perkongsian aku untuk projek Sabah FC untuk tahun 2023, itu phase 2 yang memang akan dilakukan oleh OKS. Okay guys, Assalamualaikum.